Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini aku nak review satu lagi counter. Okay, nama dia counter Nextgram. Okay, so macam biasa lah. Okay, sebelum kita review, aku tengok chart. Okay, counter Nextgram ni kita tengok. Okay, company ni buat apa. So kita tengok company ni secara keseluruhannya company medical lah. Medical kalau kita tengok ni dia ada panggil pre-COVID-19 test registration. So kalau daripada sini pun kita dah tahu lah dia syarikat yang buat medical lah dalam field perubatan. Tapi dari segi laman web dia agak bercelaru sikit. So ada juga yang dry bulk cargo, brokering agent. So dia punya tulisan pun agak kurang, orang cakap apa, kurang dari segi tulisan pun agak kurang profesional. Okay, itu daripada segi laman web lah. So kita boleh tengok investor, what we do, susah. So benda sama lah semua. So korang kena buat kajian sikit, okay, tentang fundamental untuk Nextgram. Okay, so kita pergi kepada sedikit juga maklumat fundamental. Okay, untuk Nextgram Holding, nama syarikat Nextgram Holding. Okay, kita tengok volume dia 72 juta. Okay, dan pembelian dia 73 juta dan juga penjualan 16 juta. So bagi aku agak berat sebenarnya untuk counter ni. Okay, agak berat sebab apa, dia nisbah dia sama. Okay, pertukaran pembelian dan penjualan dia agak sama, agak berat. Okay, so penjualan 73 juta, pembelian 73 juta, penjualan 16 juta. So agak berat. Okay, kita tengok kepada quarter report dia. Okay, kita tengok yang last ni. Okay, kita tengok agak bahaya sebenarnya sebab apa, syarikat mengalami kerugian yang amat besar pada kuartal yang terakhir. Okay, dia dah keluar semua kuartal. Okay, dia keluar semua kuartal. So kebanyakan kuartal dia mencatatkan kerugian dan kerugiannya amat besar. So ini paling besar sekali bulan 7. Okay, bulan 7 ni paling besar sekali. Okay, dalam 59.6 juta berbanding pendapatan. Okay, lebih kurang 15.8 juta. So amat besar kerugiannya dari segi quarter report. Kita pergi ke annual pula. So annual macam biasalah, dia dah keluar quarter report. Yang terakhir tu of course yang last annual report ni memang dia akan mencatatkan kerugian lah. Okay, 61.8 juta. Okay, 61.8 juta dan syarikat juga telah mengalami kerugian start daripada 2016 sampai 2020 quarter report. Okay, so sebelum tu diorang mencatatkan keuntungan. Okay, so mungkin persaingan lah, mungkin diorang kalah dari segi persaingan. Okay, persaingan dari segi bisnes lah. Okay, okay, itu sedikit fundamental analysis. So kita tengok pada technical chart dia pula. Okay, sedikit technical chart untuk Nextgram. Kalau kita tengok ya, buat analisis kepada syarikat besar. Okay, dia start daripada 2006, dia masuk bursa saham. Kita tengok harga syarikat ni ataupun harga kaunter ni pernah cecah. Okay, sekitar 37 sen setengah. Okay, ini paling tinggi 37 sen setengah sebelum dia melakukan penurunan yang amat drastik. Okay, amat drastik dekat sini. Okay, alright, so dia lepas tu dia panggil sedikit kenaikan. Okay, sampai ke tahap tahap sini dipanggil satu resistance besar kat sini. Okay, dekat aku rasa dalam 15 sen lah, 15 sen, kita ambil 15 sen 15 sen. Okay, sebelum dia menerus, dia buat satu lagi penurunan. Okay, penurunan kat sini. Okay, so kita tengok saham ni dia buat satu penurunan yang amat drastik. Dia naik dekat sini, okay, dia mendaki, nampak tak dia mendaki, okay, sebelum dia turun. Okay, sebelum dia turun. So kita expect saham ni mungkin akan membuat pendakian secara mendatar. Kita tak tahu sama ada dia nak buat sideways ataupun dia nak buat pendakian secara perlahan. Okay, kita tengok secara dekat. Okay, secara dekat saham ni. Okay, so saham ni sebenarnya sekejap ya, 50 semuanya. Okay, saham ni agak cakap apa, kurang bagus lah dari segi pergerakan dia. Tak banyak bergerak sebenarnya. Tak banyak bergerak. Paling tinggi okay, pada masa musim PKP ya. Okay, pada start daripada
Bermula pada November 2019, saham ni bergerak hanya pada range 2 sen dan juga 1 sen. Okey. 2 sen ke 1 sen sahaja. Okey, so bermaksud daripada November 2018 sampai ke Jun. Okey, Jun 2020 saham ni bergerak dalam lingkungan 1 sen hingga 2 sen sahaja sebelum dia break resistance dia untuk dia buat resistance baru dekat 3 sen dekat sini. 3 sen. 3 sen. Sorry, 3 sen. Dia buat resistance baru dekat 3 sen setengah sebenarnya. 3 sen setengah. Sebelum dia break lagi resistance, dia buat satu lagi resistance dekat 7 sen setengah. 7 sen setengah. Ya, 7 sen, sorry, 7 sen. 7 sen. So lepas daripada situ, dia start mula turun. Dia buat satu lagi. Dia buat satu lagi. Dia punya support lah. Dia buat satu lagi support kat sini. Alright. So kita tengok kita tengok pattern dia. Aku tak berapa suka dengan pattern macam ni. Tak apa. Kita tengok, dia bergerak pada 7 sen sebelum dia cuba untuk melepasi resistance dia gagal. Dia turun balik. Dia turun, dia cuba untuk terpantul, gagal. Dia turun, dia break, dia support, dia turun sehingga 3 sen setengah. So 3 sen setengah ni adalah support dia yang dulu resistance, sekarang jadi support. So benda 3 sen setengah ni adalah support yang kuat lah. So dia dah break. So daripada 3 sen setengah ni agak lama juga dari masa daripada September hingga November sebelum dia break the support sebelum dia pantul daripada support pergi ke resistance dan break the resistance. So sekarang ni dia berada di kawasan 6 sen setengah. 6 sen setengah adalah ketinggian dia yang baru. Dia cuba untuk melepasi 7 sen setengah, dia gagal. So bermaksud ini adalah resistance yang amat-amat kuat sebenarnya, 7 sen setengah. So kita nak tengok macam mana saham ni, adakah dia cuba untuk naik. So sekarang dia turun balik dekat support 5 sen ni. So sekarang ni adakah dia nak naik ataupun dia nak turun. So untuk kita kaji saham begini, so kita kena tengok kepada beberapa indikator lah. So kita akan start daripada MACD dulu. So kita tengok MACD dah memberi signal di bawah ini. Macam biasalah dekat sebahagian support ni. Siapa yang beli dalam lingkungan 3 sen setengah, 4 sen ni memang cantik lah ni. So bila dia naik ni memang boleh buat banyak profit sebenarnya. So MACD menyatakan bahawa dia telah buat persilangan dekat dia punya support 3 sen setengah. So kita tengok dia punya MACD ni. Dia dah melepasi kosong tapi dia mula menguncup. Menandakan mungkin dia nak ke bawah. So kita tak pasti lagi. Yang penting dia berada di bawah, di atas kosong. So bermaksud saham ni boleh naik ke atas lagi. So kita tengok kepada kita tengok kepada weekly dululah. Kita tengok weekly MACD. Kita tengok dia dah ada dead cross kat sini. Dia dah ada dead cross, tetapi kalau kita tengok ni kita tengok ni biru ni sudah menghampiri merah. Bermaksud berkemungkinan ada kemungkinan untuk dia cross, tapi ada jarak lagi, dia makin kecil. Makin kecil, tapi kita tak tahu sama ada dia nak cross atau tidak, kita tak tahu. Tapi ada signal bahawa dia nak cross lah. Sebab apa dia makin kecil size dia. So yang paling penting dia sustain dekat 5 sen ni lama. So ada intensity untuk dia terpantul balik. Itu syarat dia. Kita tengok monthly pula. Monthly pun sama, telah menunjukkan MACD menunjukkan bahawa kedua-dua line ni telah melepas kosong. So ada intensity untuk saham ni naik. So based on weekly and daily, sebenarnya MACD menunjukkan bahawa saham ni berkemungkinan akan naik. Akan naik. So monthly menunjukkan dia akan naik juga.
So kita tengok kepada second indicator, RSI dan juga stokastik. Okay, stokastik. Okay, stokastik. Okay, so kita tengok. Okay, stokastik menunjukkan bahawa kita tengok dia dah ada bersilang dekat sini. Dia bermaksud memang saham dia nak naik ke atas lah. Okay, so ini RSI pun dalam keadaan neutral tapi dia punya cangkuk dah naik ke atas. So bermaksud dia nak naik ke atas. Okay, dia nak naik ke atas. Okay, weekly. Kita tengok weekly pula. Okay, dia pun sama. Okay, ada cangkuk tu dah naik ke atas. Okay, dia dah bersilang dekat kawasan ni. Okay, memang kawasan 3 sen setengah ni memang paling cantik lah untuk entry sebenarnya. Okay, dia bahagian oversold sebenarnya. Okay, so sama juga RSI. Okay, monthly pula. Okay, sama. Okay, dia dah cross dekat sini. Okay, tengok ni dia dah cross. Bermaksud saham ni memang nak naik ke atas. Okay, so syaratnya. Okay, so syaratnya, so based on the MACD, KRSI and stochastic, kita tengok sikit lah MA, sama ada MA dia cross ke tak. MA cross. Sebab saham-saham kecil ni aku jarang guna MA cross. Sama juga, tak menunjukkan ada cross kat sini. Okay, dah ada cross kat sini. So bermaksud saham ni, kita tengok dia dah mula naik. Okay, dia dah naik kalau kita tengok, kalau kita buat satu line dekat sini, trend line, dia memang menuju ke atas. Okay, dia memang menuju ke atas. So sekarang ni dia berada di kawasan support dia 5 sen. Okay, so selagi dia bertahan dekat kawasan ni kira bagi aku amat bagus untuk entry sebenarnya. Okay, 5 sen ni kalau dia boleh berjaya bertahan dekat kawasan ni, okay, berjaya bertahan di kawasan 5 sen ni dan mungkin dia naik turun, okay, dia ada peluang untuk tembus, okay, tembus naik resistance 6 sen setengah ni. Okay, so, tembus resistance 6 sen setengah. So 6 sen setengah mungkin dia akan lepas 7 sen. Okay, so kita kena monitor Kena monitor kalau dia berjaya bertahan dekat kawasan ni beberapa hari atau beberapa minggu, bermaksud ini adalah support dia. So become resistance become support. So resistance become support. So dia ada kekuatan untuk naik. So based on this pun dia ada kekuatan. Okay, based on MACD pun dia ada kekuatan. Okay, based on weekly pun ada kekuatan. Dia tak ada berapa kekuatan sebenarnya. Dia hampir-hampir nak cross. Okay, kita tengok dia dah hampir-hampir nak cross. Okay, pada monthly, okay, pun dia dah bergerak atas daripada kosong. So maksud dia ada kekuatan lah untuk naik. Okay, so kena pantau. Okay, kena pantau saham ni. Okay, kalau dia kita tengok kat sini pun ada satu lagi. Okey, satu lagi yang menunjukkan saham ni akan naik. Okay, kita tengok dipanggil divergent dekat sini. So kita tengok dekat kawasan sini. Okay, dekat kawasan harga. Okay, kawasan harga sini. Okay, harga sini. Okay, sama kat sini. Okay, dia ada satu divergent dekat sini. Okay, kat kawasan sama dekat sini. Okay, tapi dia ada satu kenaikan dekat sini. Tengok. Okay, dia ada satu kenaikan. Bermaksud ada unsur-unsur kenaikan. Okay, so RSI dekat daily dah menunjukkan satu divergent dekat sini. Okay, dekat oversold kat sini dengan oversold kat sini dia ada kenaikan tapi harga sama. So bermaksud ada divergent. Okay, ada intensity untuk naik. Okay, so watch out. Okay, dengan ini. Okay, dia punya support ni kalau dia boleh bertahan ada intensity untuk naik lah. Okay, itu sahaja review untuk aku. Okay, itu saja review dari aku. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.